Assalamualaikum. Masuk dulu, share dulu. Kak Ayu terpaksa restart balik telefon ni. Mungkin telefon ni jadi hang dah ni. Sebab terlalu banyak mesej, terlalu banyak komen-komen. Waalaikumsalam semua. Masuk dulu. Okey. Maaf deh, Kak Ayu terpaksa restart balik saat ni sebab telefon ni jam. Telefon ni jam dan terlalu banyak, beribu-ribu komen. Okey, masuk dulu, share dulu. Biar semua ada dalam ni dulu. Lepas tu Kak Ayu akan jelaskan daripada A sampai Z apa yang telah berlaku. Okey, sekarang ni Assalamualaikum kepada hok baru masuk. Share dulu sayang, share dulu belakang. Niat Kak Ayu bukan untuk mengaibkan siapa-siapa, adalah untuk tunjuk kronologi apa yang berlaku terhadap awak tengah viral sekarang ni. Sekarang ni masuk dulu untuk share. Assalamualaikum belakang kepada awak baru masuk tu. Assalamualaikum. Share dulu. Share dulu. Nanti ramai baru kita akan mula ke cerita. Sebab kita tak say bila akan jadi ule dan awak tidak akan faham. Seperti mana Kak Ayu nak cerita. Sekarang ni masuk dulu. Hai kepada siapa-siapa baru masuk dulu. Assalamualaikum juga kepada hok mana baru masuk. Okey, jadi dah. Okey. Masuk dulu. A sampai Z, gapo hok bermain di fikiran awak berkenaan dengan hal Kak Ayu yang tengah viral sekarang. Kak Ayu akan cerita habis. Okey, share dulu sayang, share dulu. Dalam 2 minit lagi kita akan ceritalah. Kita akan cerita dan hok mana hok lambat masuk tu nanti boleh ni baliklah. Boleh ulai baliklah bila habis live. Waalaikumsalam. Masuk dulu belakang. Waalaikumsalam. Masuk dan share. Dan share bukan untuk mengaibkan tetapi untuk nyatakan kebenaran. Sebab bila Kak Ayu tidak buat live, awak mungkin akan buat spekulasi macam-macam. Jadi kita tak say benda ni adalah kerana fitnah. Dan saya tak say juga bila awak buat andaian bukan bermaksud awak telah menyebarkan fitnah. Kita tak say buat benda yang sama seperti mana dia buat. Jadi masuk dulu. Kejap lagi Kak Ayu akan cerita. Toleh kecek KL dik tak pandai. Kita behar ikut Kelantan je. Apa Mepah? Ramadan ni masuk ni, boleh dah kita nak ni. Sekejap deh. Toleh KJKL dik tok pandai. Kuk Kelantan boleh. Dia tak payah bahasa Kelantan. Kepada orang luar daripada Kelantan tu, nanti Kak Ayu akan kecek dengan keadaan yang untuk mudah awak faham. Sekarang ni awak masuk, sayang-sayang masuk belakang untuk share semua dulu. Apa spek tak nampak? Tak nampak. Ni pakai spek dulu. Okey, nanti saya akan cubalah. Saya pun bukan pandai pun cakap KL ni. Waalaikumsalam kepada orang baru masuk. Waalaikumsalam. Masuk dulu dan share. Saya tahu banyak bila tahu kebenaran dia, banyak yang akan menyokong. Sekarang ni saya bukan nak pengaruh daripada siapa-siapa, tetapi saya nak jelaskan kepada awak semua dengan gapo saya tanggung selama hampir sebulan setengah. Masuk dulu. Okey. Assalamualaikum kepada semua. Saya Ayu, adik kepada si Pulan yang telah memfitnah kami. Apa? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Mungkinlah yang menonton ni ada yang beragama Islam, ada yang bukan beragama Islam. Okey, maka apa yang nak dibongkarkan malam ini adalah untuk menjawab semua persoalan sebab saya tidak boleh menjawab satu persatu mesej-mesej ataupun DM pada saya tentang problem ini. Jadi tujuan ini bukan nak mengaibkan
bukan nak memburukkan keadaan lagi, cuma untuk menjelaskan. makluman, penjelasan, penerangan secara terperinci bagaimana situasi ini boleh berlaku. Okey. Dan untuk sedia maklum, saya perkenalkanlah diri saya lah. Saya ni suami lah kepada Ayu. Okey. Suami kepada Ayu, di mana saya rasa berhaklah untuk saya bersuara lah pada malam ini secara langsung untuk memberitahu lah pada semua apa perasaan kami, apa yang kami alami dan apa yang perlu kami atasi sepanjang masalah ini berlaku dalam keluarga saya. Dan sesungguhnya kami berada dalam keadaan tenang. Terima kasih yang mendoakan, sebab kami walaupun sedia maklumlah keadaan macam mana pun, alhamdulillah Tuhan Maha Kaya masih kurniakanlah kesihatan yang elok pada kami, walaupun ada anasi-anasi yang cuba memperandakan keluarga saya dan mencuba untuk menggugat kesihatan saya, tapi alhamdulillah setakat hari ini Allah Taala tak izinkan lagi. Okey, Ayulah. Okey. Saya mulakan dengan bicara saya ni dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera juga kepada semua yang menonton. Di sini saya sebagai yang berhak untuk bagi tahu belaka untuk semua orang tahu secara terperinci. Okey, tentang masalah saya dengan si Pule tu, saya dan suami telah difitnah. Difitnah telah menyihir anaknya dengan menghantar benda-benda yang tidak baik, menyebabkan anaknya kerasukan. Okey. Jadi sebelum semua ni berlaku, pada hari kejadian yang boleh menyebabkan saya tahu, saya mendapat khabar daripada sumber, daripada keluarga saya sendiri, budak yang dirasuk tu telah menyebut nama suami saya, iaitu Yudi, dengan jelas melalui video rekod. Rupanya sudah beberapa hari benda ni, budak tu telah dirasuk sudah beberapa hari. Jadi saya dengan suami tak tahu bahawasanya budak tu sakit. Keluarga saya, adik-beradik saya yang lain sudah tahu. Jadi seolah-olah mereka ingin merahsiakan kepada saya tentang perkara ni. Sebab masa dalam video, anak dia telah menyebut nama suami saya yang telah menyihir dia dengan mengatakan, ada yang bertanya kepada budak tu, tanya, mu mari mana? Jadi budak tu kata, mu tak payah tahu aku. Okey, jadi ni bagi siapa? Dia pun royak, bagi Yudi. Yudi hantar aku untuk aniaya budak ni. Okey, jelas itu ke? Jadi bila saya dapat tahu, setelah 4 hari diorang sudah berubah, 4 hari kemudian tu saya mendapat tahu daripada sumber yang sangat boleh dipercayai, dengan video sekali, dengan kenyataan sekali, bahawasanya dengan jelas budak tu telah menyebut nama suami saya, iaitu Yudi. Yudi yang telah menyihir dia. Okey. Lepas tu pada hari kejadian tu, saya telah menelpon kakak saya. Saya kata, kenapa masa budak ni dirasuk telah menyebut nama suami saya? Tapi diorang macam tak mahu berbincang benda ni. Dia tak mahu berbincang, kita orang ajak mari ke rumah pun dia tak si berbincang. Dan menolak sekeras-kerasnya untuk berbincang. Okey, setelah saya tahu suami saya dituduh, saya telah menyatakan kepada dia, saya telah menyampaikan kepada dia bahawasanya budak ni sakit adalah akibat daripada perbuatan awak. Okey. Lepas tu, bila dia dapat tahu daripada saya tu, dia menangis. Dia menangis dan saya sendiri pun menangis. Sebab kita orang tak sangka keluarga sendiri sanggup untuk menuduh kami. Tuduh melulu tanpa bukti apa-apa. Okey, kalau katalah sihir ni memang tak ada bukti. Tetapi kenapa kuat hati dia mengatakan bahawasanya suami saya yang lakukan khianat terhadap anak dia tu? Okey.
Jadi, saya mendiamkan diri selama 1 bulan. Saya mendiamkan diri. Dan sekiranya awak semua perasan, si Fulan tu dia ada menaikkan pelbagai status. Menyatakan anak dia disihir oleh sekian. Iaitu menjurus kepada suami saya lah. Walaupun dia tidak nyatakan nama dalam status, tetapi saya tahu sebab berdasarkan video yang keluarga saya hantar tu telah menjelaskan bahawasanya dia telah mengata kepada saya walaupun tidak jelas melalui status tetapi jelas melalui video. Okey. Jadi, saya mendiamkan diri selama sebulan. Saya bagi diri saya masa dan suami saya masa untuk saya fikir. Apa yang diorang nak ni sebenar? Apa yang diorang nak sampai diorang sanggup untuk tuduh kami? Adakah dia pernah tengok kami memuja apa-apa ke? Ataupun dia mari di rumah saya ataupun terjumpa apa-apa yang boleh menyebabkan menuduh saya buat sihir ke? Okey. Jadi setelah saya dah tahan selama sebulan, satu hari tu saya telah menelefon kakak saya. Sebab saya dapat tahu daripada adik saya bahawasanya saya ni seolah-olah ingin buang keluarga. Okey, seolah-olah dia kata Ayu tu tak apalah. Ayu tu sudah suami dapat bagi kemewahan. Jadi sanggup buang keluarga. Saya bukan nak buang keluarga. Saya mendiamkan diri hasil daripada tuduhan dia tu. Saya kira saya membawa diri antara saya dengan suami saya tu, saya mendiamkan diri. Saya malah bagi apa-apa kenyataan, saya malah bagi saya tak membela diri. Okey, sampailah kesabaran saya memang betul-betul dah. Saya tak boleh sabar dah. Jadi saya telah menelefon kakak saya, tanya benda yang apa yang terbuku dalam hati dia. Okey. Jadi saya telefon kepada kakak saya tanya dia, kenapa benda ni sepatutnya perlu berbincang? Sebab benda ni akan malu sekiranya orang luar macam kalian semua ni tahu. Jadi saya telefon untuk saya berbincang. Saya kata kalau betul lah budak tu dirasuk akibat daripada perbuatan suami saya, marilah ke rumah saya untuk berbincang. Okey. Jadi, dia orang menolak sekeras-kerasnya. Dia orang tidak mahu berbincang. Mungkinlah dalam hati dia tu memang dia pandai yang tidak baik dah lah terhadap suami saya ni. Okey. Jadi, saya suruh dia mari ke rumah, dia tak si mari. Dan saya nak pergi ke rumah dia pun sampai dia kata, aku tak si tengok muka mu ngatuk lakimu. Kalau sekiranya aku tengok muka mu ngatuk lakimu, mu siap. Dia kata gitu ke saya. Dan mesej suara tu ada dengan saya. Okey. Lepas tu, setelah saya tanya, kenapa dia tak bagi saya untuk berbincang? Saya perlu mempertahankan maruah saya. Ya, tidak berkaitan dengan saya. Tetapi, bila dia mengatakan benda tu kepada suami saya, jadi benda tu membuatkan saya kena ambil cara benda ni. Sebab ni melibatkan maruah suami saya. Okey, bila saya tanya gitu, dia kata, mu duduk dia. Mu duduk dia. Kerana aku sayang kamu lah. Aku tidak heboh ke benda ni, dia kata. Jadi mu duduk dia. Kalau mu tu tak salah. Okey. Tetapi saya kata, bapa, puak mu ni suruh aku duduk dia. Sedangkan aku perlu pertahankan maruah suami aku. Dan aku juga perlu mempertahankan maruah aku. Okey. Sampai saya nak pergi ke rumah dia warning saya. Dia tak si tengok muka saya dengan suami saya. Saya suruh dia mari, dia tidak mari. Dan saya hantar pihak ketiga, iaitu abang saya. Abang saya yang bernama Zu, abang saya telah hantar kepada dia untuk menjadi orang ketiga untuk berbincang, untuk membawa kami tu kepada bersemuka. Tetapi tak dengar juga. Dia tak pakai buah siapa ni. Okey. Jadi, saya gunakan adik saya yang bernama Ida. Saya gunakan adik saya untuk menyampaikan supaya kami boleh duduk bersama, bersemuka, cakap apa yang terbuku di hati. Okey. Sudah beberapa orang dah saya guna tetapi semua tak berhasil. Sampailah memaksa saya, setelah saya voice suara dengan dia tu, telah memaksa saya untuk buat keputusan membuat report polis. Sebab saya kena jaga juga sebab suami saya ni adalah penjawat awal. Okey, saya perlu jaga bila video yang menyebut nama Yudik tu tersebar, bermaksud dia akan boleh menanggung malu.
Okey, jadi yang itulah sebab saya nak berbincang. Saya nak berbincang, saya tak nak orang lain tahu. Saya nak antara kami adik-beradik je tahu. Tetapi dia menolak sekeras-kerasnya. Sampailah saya hilang sabar dan saya terpaksa buat report polis dan telah mengambil kata setuju dengan suami saya untuk saman malu. Sebab dia telah nyatakan dalam Facebook dengan memuat naik status walaupun tidak menyatakan nama saya dengan jelas, tetapi dia telah menyatakan sekiranya awak ikut Facebook dia telah menyindir dan menyindir dari hari ke hari dia telah menyindir. Okey. Jadi saya tahu walaupun semua orang ramai netizen tidak tahu bahawasanya dia kata tu adalah kepada saya, tetapi saya tahu sebab video tu sudah cukup membuktikan bahawasanya dia tu telah kata kepada suami saya. Dan saya tanya dia dalam voice suara, saya kata, kenapa perlu siarkan dalam Facebook? Padahlah kita berbincang, tetapi tak usah berbincang juga. Masa tu saya sudah buat report polis. Tetapi dia dengan tak semena-mena anti voice dengan menuduh bahawasanya suami saya ni menyebabkan kematian arwah ibu saya dan arwah anak dia akibat daripada perbuatan sihir. Okey, dan dia kata setelah hilang 2 nyawa, dia tak akan benarkan lagi suamimu untuk ambil 2 nyawa lagi, iaitu anak dia ni. Anak dia ni yang lelaki dan perempuan. Okey. Awak faham tak gapo saya royak ni? Awak faham tak? Saya tak tahulah ni bila orang tanya kan deki dengan gapo, saya tidak tahu. Gapo ada dalam hati dia, kemungkinan ada iri hati ataupun tak puas hati ataupun dendam. Saya tidak tahu dan saya tak, sebab sebenarnya hubungan kami adik-beradik ni adalah sangat rapat. Kami rapat. Memang sebelum ni tak pernah terjadi pun antara kami perbalahan, sama ada perbalahan kecil ataupun perbalahan besar, kami tidak pernah bergaduh. Kalau macam kita orang bergaduh pun tak bertegur sekejap, lepas tu dalam 2-3 minit, 10 minit kami bertegur. Okey. Jadi sekarang ni saya tak tahu apa sebenar dalam hati dia menyebabkan dengan kuat menyatakan suami saya buat benda ni. Okey. Jadi untuk menyatakan kebenaran tu, pelbagai cara dah saya telah buat. Dan sampai ke saat saya buat report polis, saya tanya kepada diri saya sendiri dan saya tanya kepada suami saya, adakah zalim apa tindakan kita buat ni? Sebab saya tahu anak dia yang nombor 3 dengan nombor 4 tu sememangnya sakit. Okey, di sini saya nak nyatakan kepada awak semua bahawasanya anak dia tu memang betul-betul sakit. Okey, anak dia tu memerlukan bantuan. Dan saya pernah tolong dia untuk dapatkan bantuan dan dana, iaitu memanjangkan isu ni kepada page-page dan kepada Metro tentang keadaan anak dia yang sakit ni. Okey, saya tolong. Masa anak dia lelaki yang sakit ni, saya tolong sampai dapat bantuan daripada semua pihak. Okey, tapi setelah berlaku kepada anak dia yang perempuan ni, saya sudah tidak share lagi. Buat apa saya nak share? Sebab dia telah menuduh suami saya melakukan sihir kepada anak dia. Jadi untuk apa saya share? Sebab tu saya menyepi diri dulu untuk saya cari bukti, untuk saya cari kebenaran dan untuk saya mempertahankan maruah saya. Saya bukan nak kemenangan. Walau saya tahu sekarang ni saya sudah menang. Tetapi apa guna kemenangan yang saya ada sekarang tetapi membuatkan hati saya sedih? Dan sekiranya awak berada di tempat saya sekarang, awak akan tahu apa yang saya rasa bila adik-beradik sendiri sanggup tuduh adik ipar dan saya bersekongkol sekali dalam nak mengkhianati dia. Perasaan saya hanya Tuhan je tahu. Dan selama sebulan lebih tu jugalah hanya pada Allah sahaja saya mengadu. Saya mengadu hanya kepada Allah. Saya menangis suami isteri. Saya tanya, apa silap saya dan apa salah saya dengan suami saya yang menyebabkan dia orang sangat benci. Sampai-sampai sanggup menuduh saya. Jadi, saya fikir benda ni, saya fikir sampai membuatkan saya terpaksa buat report polis. Padahal saya tahu, mesti orang akan kata bahawasanya saya ni zalim. Zalim bila mana saya buat report polis dalam keadaan anak saudara saya yang sedang sakit. Jadi saya bagi tekanan lain pula untuk dia. Okey.
Tetapi saya sembahyang hajat, minta dengan Tuhan, adakah betul tindakan saya ni? Sebab sudah nak ajak berbincang, dia tak si bincang dah. Jadi, saya fikir, saya perlu jaga maruah suami saya sebab dia penjawat awal. Jadi sekiranya tersebarlah video tu memang sangat-sangat memalukan. Seorang guru telah dituduh menyihir. Jadi saya rasa benda tu memang saya perlu pertahankan. Jadi saya buat report polis dan dengan report polis tu telah menyebabkan dia semakin marah kepada saya. Dia semakin marah kepada saya dengan bukti-bukti yang saya ada, dengan segala voice yang saya ada, dengan segala pengakuan yang dia telah buat. Sampai dia telah mengatakan saya ni bodoh. Bodoh sebab apa? Bodoh sebab saya ni seolah-olah telah diberi makan oleh suami saya, telah disihir oleh suami saya dengan mengatakan mu ni bodoh. Sebab apa mu ni bodoh? Mu ni tak dengar penjelasan daripada kakak. Mu ni bodoh, mu dengar buah tu lelaki belakang, dia kata. Jadi mu ni termakan dah kau. Okey, dia kata gitu. Mu ni termakan dah. Jadi saya kata astagfirullahalazim, jangan kata gitu. Kita mari bincang, mari ke rumah saya. Saya royak, saya tak say orang duk tuduh-tuduh gini. Sebab saya nak kecek berbincang melalui adik-beradik. Dan sekiranya awak semua tahu sains-sains saya dalam Facebook, saya tidak memuat naik apa-apa status. Walaupun hati saya ni hanya Tuhan yang tahu betapa sakitnya. Tetapi saya hanya membalas dalam status WhatsApp sahaja. Sebab saya tahu status WhatsApp ni hanya orang-orang terdekat sahaja. Tetapi bila orang buat perbandingan antara status dia dengan status saya, dia orang macam fikir benda ni ada kaitan. Tetapi saya menafikan sekeras-kerasnya sebab apa? Sebab saya nak jaga air keluarga saya. Dan ibu mertua, adik-beradik ipar saya sendiri pun tidak tahu benda ni. Sampailah saya buat report polis, baru saya pergi cerita kepada mertua saya dengan apa yang telah saya alami. Sebulan lebih saya susuk aib keluarga saya sebab saya tak say orang kata aku nampak rapat sangat mu adik-beradik. Tetapi apa siapa boleh tuduh gini, betul tak? Jadi saya jaga benda ni daripada pengetahuan ibu mertua saya dan adik-adik ipar saya. Sebab dia orang pun tahu hubungan saya ni terlalu baik dengan adik-beradik. Okey. Jadi sampai saya rasa was-was pun untuk saya duduk dengan adik-beradik saya, untuk saya berbincang, untuk saya bercakap. Tetapi bila berlaku kerasukan kepada budak ni dengan menyatakan suami saya ni, jadi saya tahu, lah selama ni kita baik, tapi apa mu boleh tuduh tu lelaki aku, saya kata. Okey. Jadi setelah benda ni jadi besar, dia semakin marah saya. Dia semakin marah kepada suami saya. Sampailah membuatkan dia telah menyuruh seorang ustaz menghantar balik sihir terhadap saya dengan suami. Sebab saya penuh cabar dia, saya cakap kat dia, saya kata kalau betul barang ni suami saya yang hantar balik kepada suami saya dan saya sanggup. Sekiranya suami saya terkena balik barang dia, saya sanggup untuk memutuskan hubungan suami isteri saya dengan dia. Sebab saya kata apa? Dah dia jahat sangat, biar saya sanggup bercerai. Begitu sekali saya ingin memperjuangkan bahawasanya saya nak menafikan sekeras-kerasnya bahawasanya kami tidak buat benda tu. Seperti mana yang dituduh. Okey. Tetapi dia tak say juga berkompromi, dia tak say juga untuk kita berbincang, dia tak say. Sampai saya nak buat sumpah laknat untuk suami saya, buat sumpah laknat menyatakan dia tidak buat. Dia tak terima juga. Okey. Sampai saya kata saya nak pergi rumah dia, dia tidak terima juga. Sampai saya suruh dia mari, dia tidak terima juga. Sampailah Wes Lama, okey, Wes Lama telah menyatakan hari untuk buat live. Dan saya pun cakap kat dia, saya voice kat dia, saya kata sekiranya ada perawat-perawat nak mari buat live, saya nak pergi. Saya nak pergi, bukan saya nak pergi serai. Bukan saya nak pergi serai bahawasanya saya nak pergi serai nak rosak ke majlis orang, nak rosak ke dia punya live, tidak. Cuma saya nak tunjuk bila perawat mari, saya nak suruh suami saya berada di depan perawat dan biar dia tanya budak tu seperti mana budak tu kata Yudik telah lakukan khianat ni kepada dia. Jadi sekiranya Yudik, saya akan suruh perawat tu untuk hantar balik barang yang dia kata ke suami saya hantar tu, untuk hantar balik kepada suami saya di depan mata saya sendiri, bersaksi ke orang ramai. Okey. Jadi dia tak terima cadangan saya. Sekeras-kerasnya dia tidak terima.
Malah dia kata apa? Kalau mu mari rumah aku, mu tengok jadi gana mu dengan aku. Dia kata kalau mu mari, mu tengok. Mu kena berhadapan dengan aku, mu kena berhadapan dengan abang ipar mu dulu. Saya tak takut. Saya tetap nak pergi juga. Tetapi membuatkan hati dia ni terlalu takut dah dengan saya ni. Saya nak pergi, saya nak nyatakan kebenaran. Kalau suami saya buat, biar hantar balik. Kalau gelepar kau, sakit kau, biar. Kalau mati, saya pergi tanah, saya ayat dia. Kalau suami saya mati, saya suruh orang tanah. Sekira dia sakit, saya suruh mak dia dan adik-beradik dia jaga. Sebab saya ni memang tak akan ambil tahu dah pasal dia. Sebab apa? Sebab jahat sangat buat ke anak saudara aku. Jadi, mu dengan aku, pada sekat ni je. Sampai tu perjanjian saya kepada keluarga saya. Bahawa saya ni nak pergi tunjuk kebenaran, tapi tak terima juga. Sampailah menyebabkan dia telah menyuruh ustaz menghantar balik sihir kepada suami saya tu. Dengan mengambil segala gambar-gambar saya dalam Facebook. Dan telah menyuruh seorang budak untuk pergi cuci gambar tu, untuk bagi kepada ustaz tu. Tu ya, jadi yang ni saya dapat ni daripada pengakuan ustaz tu sendirilah. Semua yang berlaku ni adalah permintaan daripada yang menuduh saya tu. Sebab saya pernah cabar dia. Saya kata, sudah 450 bomo dan ustaz telah pergi ke rumah dia. Jadi kenapa saya tunggu suami saya untuk sakit, untuk dia hantar balik, kenapa masih lagi tak hantar balik? Bukan saya nak menidakkan ilmu-ilmu ustaz yang mari ke rumah dia. Saya bukan nak menidakkan ilmu-ilmu bomo-bomo yang mari ke rumah dia. Tidak. Tetapi saya nak nyatakan dengan jelas bahawasanya saya berani. Sebab saya berani, suami saya berani bahawasanya benda ni kita orang tidak buat. Okey. Tapi dia tidak terima juga. Sampai saya cabar dia, saya kata apa? Kalau betul barang ni barang Yudi, hantar balik. Kalau mati kita tanam. Kalau dia sakit kita suruh adik-beradik dia jaga. Tetapi tak saya terima juga. Okey. Sampailah membuatkan saya ni sudah teher dan saya terpaksa buat sampai malu. Dan bila dia dapat tahu saya buat report dan sampai malu tu, dia telah menyuruh ustaz tu nak suruh suami saya sakit. Bila suami saya sakit, dia boleh mengatakan kepada adik-beradik saya yang lain bahawasanya dah terkena dah. Bahawasanya Yudi ni sudah terkena dah. Terkena hasil daripada perbuatan sendiri. Bila ustaz-ustaz ataupun peramal-peramal hantar balik. Tetapi harapan dia untuk terjadi benda macam tu tidak berlaku. Sebab niat dia tidak comel. Niat dia tu memang tak molek. Tetapi saya nak ayat kepada awak semua ni bahawasanya anak dia memang betul-betul sakit. Sepatutnya bila anak sakit, kita sebagai ibu, sebagai bapa, kita sebagai parents, kita kena muhasabah diri. Muhasabah diri adakah ujian yang bertimpa-timpa kita hadapi sekarang ni adalah kerana satu, Tuhan sayang kita. Dua, kita kena muhasabah diri adalah sebab apa semua ni berlaku bertimpa-timpa ni adalah adakah kerana kesilapan masa lalu aku? Kesilapan aku dulu dengan orang ke? Ya, hubungan kita dengan Allah memang baik. Tetapi adakah hubungan kita dengan manusia tu baik? Okey. Jadi sepatutnya benda ni berlaku, ujian bertimpa-timpa ni berlaku, sepatutnya kita kena ambil inisiatif untuk muhasabah diri dan bukan tak sedar diri. Faham? Bukan tak sedar diri. Saya pernah cakap kat dia dalam voice, saya kata sepatutnya benda yang berlaku ke mu ni, sepatutnya mu ambil sebagai iktibar. Bukan aku tak cuba untuk duduk tepat mu, tidak. Tetapi bila berlaku ujian bertimpa-timpa dalam keluarga, bermaksud mungkin ada something wrong, mungkin untuk Tuhan tegur kita, Tuhan nak suruh kita bertaubat, Tuhan nak suruh kita bersihkan hati kita, Tuhan nak suruh kita tahu gapo silap kita, siapakah benda ni terjadi kepada anak kita. Lepas satu, lepas satu. Betul tak? Tetapi dia tak terima. Dia maki hamun kat Ayu balik. Sampailah Kak Ayu rasa terkekeh. Kak Ayu cakap betul-betul ni kepada awak semua. Betul. Saya betul-betul terkekeh. Dan seminggu selepas pada saya buat lepas pada saya buat report ni, selepas pada saya buat report, okey. Saya mengalami tekanan emosi yang sangat kuat. Sampai saya tak boleh buat belakang barang semua. Saya tidak boleh mengemah rumah, saya tak boleh buat kerja sebab telah mengganggu emosi saya. Saya bangun, saya teriak, kenapa sanggup di kalangan adik-beradik sendiri buat benda ni.
tuduh benda ni. Jadi saya tak lewat kerja sampai suami saya kata, biarlah Ma, dia ke tuduh papa, mama duduk dia-dia je. Sampai saya kata apa kepada suami saya kena bela maruah awak. Sekarang ni hak dia kata tu adalah awak tu adalah suami saya. Jadi saya kena pertahankan benda ni. Walaupun awak tak perlu untuk saya bela awak, tetapi saya sebagai isteri, saya perlu membela maruah awak. Sebab saya kena nyatakan kepada dia orang bahawasanya akibat ni bukan daripada perbuatan awak. Okey. Sampailah suami saya marah kepada saya, dia kata, biarlah Ma, biar orang nak tuduh kita asal kita tak buat. Tuhan tahu. Okey. Tetapi saya kata, ya Tuhan tahu. Tetapi dia sudah channel benda ni melalui Facebook. Betul orang ramai tidak tahu, tetapi saya tahu bila dia sebut si pelaku, bila dia sebut kematian mak saya, kematian anak dia sebelum ni adalah akibat daripada sihir suami saya. Dek, saya nak ayat awak, kalau orang tuduh kita curi pun kita marah dah. Contoh jiran kita tuduh kita curi, dia royak kau samak ni, bahawasanya kita curi, dan samak main royak kita. Apa yang perlu kita buat? Mesti kita akan pergi ke rumah dia. Kita akan tanya, sebab apa mu boleh tuduh aku ni curi? Betul tak? Ini ke pula, tuduhan ni terlalu besar. Tuduhan ni tuduhan membunuh. Telah meragut 2 nyawa. Dan tak mustahil, anak dia yang ketiga dan keempat ni sekiranya berlaku kematian, tak mustahil dia akan mengatakan benda yang sama. Bahawasanya, perbuatan itu adalah khianat daripada suami saya. Walaupun anak dia tu mengalami sakit buah pinggir tahap 5. Dan yang keempat tu pula, yang perempuan tu, saya sebagai mak saudara, saya kenal anak saudara saya, dan saya rasa mungkin dia alami gangguan emosi. Seperti kata kita sekarang, depresi. Depresi ni bukan bermaksud aku tuduh anakmu gila, tidak. Depresi ni mungkin gangguan tekanan daripada mungkinlah mak pok juga, daripada keluarga. Budak ni, saya tengok dia tu, saya tahu bahawasanya budak ni mengalami depresi. Dan saya nyatakan kepada dia. Dia kata apa kepada saya? Dia kata, mu ni tergamuk, kata anak saudara gila. Mu ni bodoh, kata anak saudara gila. Sanggup anak saudara duk sakit, mu kata dia gila. Saya kata, bukan saya kata gila, bawa lah budak ni. Bila berubat tak jadi, bermaksud bawa lah budak ni untuk dapat rawatan jiwa. Sebab apa? Sebab saya nampak dia ni macam seolah-olah benda luar tu sikit sahaja. Tetapi emosi dia tu, dia bermain dengan emosi dia tu yang menyebabkan benda ni jadi kuat. Okey. Tetapi menafikan sekerah-kerahnya, nak ayatnya betapa dia dendam, betapa iri hati, betapa sakit hati, sampai menyebabkan tuduhan demi tuduhan dia buat. Dan sekiranya kalau saya bagi awak dengar voice suara dia dengan saya, awak sendiri tak akan tergamuk untuk dengar. Pelbagai caci maki dia katakan suami saya. Saya sendiri sampai saya tak boleh nak dengar. Dengar keadaan tu dah meragut 2 nyawa. Lepas tu dia kata suamimu ni melakukan sihir, mu tak tahu kau, mu sebagai bini mu tak tahu tu laki mu buat kerja kurafat gitu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata gapo dia mu sakit hati sangat dengan keluarga aku ni. Siapa kau tergamuk buat gini-gini ke anak aku. Okey. Saya kata dia, sekarang ni Tuhan sudah bagi saya rezeki. Okey, saya bukan nak kecek agah, saya bukan nak meninggi diri, tidak. Saya nak nyatakan kepada awak bahawasanya Tuhan bagi rezeki kepada saya dengan suami saya ni sudah melebihi adik-beradik lain. Nak kata saya deki dengan dia kerana saya tak ada anak. Setelah 11 tahun berkat doa saya Tuhan kurniakan anak. Okey, saya sudah ada anak. Jadi, saya sudah ada rumah. Sedekah demo duduk pun rumah sewa. Saya tidak menghina orang duduk rumah sewa, tidak. Tetapi nak ayatnya saya ada rumah sendiri, saya buat rumah sendiri. Tetapi awak sendiri pun rumah sewa. Macam mana kita duduk rumah sendiri nak buat kat orang yang ada rumah sewa, yang duduk di rumah sewa. Okey. Lepas tu saya sudah ada bermacam-macam dah. Saya sudah ada kehidupan yang sempurna dah, dengan rezeki yang Tuhan bagi, dengan usaha yang kita buat. Macam mana aku sudah lebih daripada mu, tetapi mu boleh kata aku buat kamu lah ni. Logik ke tak? Dan bila saya sampaikan kepada orang lain pun, orang lain tak percaya benda ni. Sebab tak ada sebab untuk menyatakan saya dan suami melakukan benda tu. Tak ada sebab sikit abu. Jadi kalau orang kata, kalau kita royak kepada orang pun, orang mikir tak logik, mikir tak tubik.
Dan bila saya tanya dia, apa gak mu ni duk tuduh gini-gini, dia kata apa? Mu tak tahu hati budi orang. Nyadolah tu dia duk sakit hati kau gapo. Mu sebagai bini duk bodoh sangat gak. Dia kata gitu saya. Mu ni kan pilih laki lagi pada keluarga sendiri. Itu yang menyebabkan saya kata saya perlu pertahankan maruah suami saya. Sampailah suami saya ayat betul kepada awak semua. Suami saya tak saya buat benda ni. Suami saya tak suami saya suruh mendiamkan diri. Suami saya memang tak saya ambil tindakan apa-apa. Tetapi saya perlu nyatakan kebenaran. Kalau sekiranya saya tak buat gini, cara mana lagi? Cara mana lagi untuk kita nak menyedarkan orang seperti ni? Kita pakai orang ketiga, dia tak pakai. Kita ajak mari sini, dia tak say. Kita nak pergi rumah dia, dia tak say. Saya pakai siapa 3 orang untuk buat rundingan antara saya dengan dia. Tak pakai nak ayatnya betapa betapa meninggi diri, betapa egonya dia ni. Siapa kau tak si nak merendah. Saya dituduh, suami saya dituduh. Tetapi kenapa kami yang dituduh ni masih mau berbincang? Saya sendiri terfikir sendiri. Betul ke aku ni? Aku sekarang ni dituduh. Tetapi apa aku perlu ajak orang untuk berbincang? Sepatutnya dia orang lah berbincang dengan saya. Dia orang lah mari tanya apa-apa ke. Tetapi saya jadi pelik. Kenapa saya yang dituduh guna orang untuk buat runding ni? Saya mikir tak tubi. Saya bingung. Siapa saya buat semaya hajat? Saya buat semaya hajat, saya royak kerana ya Allah, Engkau yang menjadikan aku. Jadi mu tahu hati aku lagu mana ya Allah sekarang ni. Adakah zalim sekiranya aku buat benda ni? Adakah salah untuk aku pertahankan diri aku? Adakah salah aku yang dituduh sanggup memperendahkan diri untuk pergi jumpa orang yang menuduh? Okey, saya jadi bingung. Saya mikir tak tubi. Sampailah semalam Wes Lamo telah buat live. Dan sebenarnya sebelum Wes Lamo buat live tu, dia telah menyindir saya tu. Sekiranya awak masuk dalam status dia, dia sudah sindir saya. Dia sindir saya. Tetapi satu status pun saya tak naik. Satu status pun saya tak muat naik dalam Facebook saya. Sebab saya fikir kalau saya berlawan dengan adik-beradik saya, bermaksud saya telah membuka aib dia. Dan tak semena-mena orang akan katakan, Allah dia ni perangai huduh mu ni. Perangai huduh lah. Nampak sangat perangai huduh. Adik-beradik sendiri pun bala. Memang popokmu ni tak boleh ni ya. Popokmu ni memang perangai huduh. Kalau adik-beradik sendiri pun bala dalam status. Bermaksud kita telah menggambarkan aib keluarga kita lah. Jadi tu ya saya tak muat naik status, saya tak berlawan. Saya masih menghormati dia, saya tidak berlawan. Saya fikir biarlah. Tetapi dalam semaya hajat saya selama sebulan lebih tu, saya minta satu. Saya buat semaya hajat 7 teru. Saya kata, ya Allah, sekiranya aku dan suami aku duduk dalam pihak yang benar, aku nak Tuhan tunjuk. Saya tahu niat saya bila saya semaya hajat, bila saya niat, ya Allah, siapa buat aku, siapa fitnah aku, Tuhan bagi pembalasan. Okey. Menyatakan hati kita tidak baik. Sebab apa kita minta dengan Tuhan, suruh Tuhan balas. Sepatutnya kita minta dengan Tuhan untuk Tuhan bagi hidayah ke. Tetapi saya kata, ya Allah, biarlah. Kalau aku silap, suatu hari Tuhan akan bagi pembalasan juga terhadap aku. Jadi hari ni mu menciptakan aku, mu tahu hati aku lagu mana, betapa aku sakitnya. Aku minta dengan mu bahawasanya sekiranya aku ni adalah mangsa fitnah, mu tunjuk pembalasan bukan seksa. Pembalasan sekarang dalam masa terdekat biar semua orang boleh nampak dengan gapo yang telah dia buat terhadap saya. Sampailah semalam Wes Lamo, Tok Singa, Tok Ija telah melakukan rawatan terhadap anak-anak dia. Tetapi mulut saya tak pernah berhenti. Ya Allah, aku tak buat, suami aku tak buat, ya Allah. Tetapi tolonglah Tuhan, tolong tunjuk dalam live ni juga bahawasanya Tuhan tunjuk kebenaran, bahawasanya aku tak buat. Saya menantikan Tok Singa royak bahawasanya awak jangan tuduh. Orang tu orang ni jangan tuduh. Saya menantikan, saya layan live dia selama 2 jam. Saya kata tolonglah Tuhan, tolong hadirkan siapa-siapa hak boleh
Hak boleh tolong aku untuk nyatakan kebenaran. Tolonglah Tuhan sampai sepanjang live dia selama 2 jam tak berhenti mulut saya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta bahasanya ya Allah, tunjuk Tuhan kebenaran, tunjuk Tuhan kebenaran. Aku minta dengan-Mu tunjuk kebenaran. Bahawasanya aku tak salah, suami aku tak salah. Dia fikir dia boleh malukan saya dalam live. Bila Wes Lamah ataupun Tok Singa goyak. Dia tu kalau boleh jika tanya hati dia, tu kan dia nak suruh demo tu goyak. Bahawasanya barang ni daripada mana? Barang ni daripada Yudi. Jadi mengiyakan tuduhan dia selama ni kan. Tetapi benda tu tidak berlaku sebab bila peramai yang baik ni, dia jangan nyatakan nama walaupun dia tahu orang tu ke orang ni, kita tak boleh nyatakan nama sebab jin ni boleh nipu. Okey, kita sebagai perawat bila kita tak nyatakan nama, sekiranya kita tahu pun kita senyap. Itu sudah mengelakkan daripada fitnah. Bila kita sebut orang itu, kita telah memfitnah orang itu. Jadi, angin-angin dia untuk memalukan saya dalam live tak berlaku. Tak berlaku. Sampai ada status dia sebelum Wes Lamah buat live, status dia telah jelek. Dia telah macam-macam lah. Dia telah jelek, dia telah buat nganying saya. Dia buat nganying ayatnya, mu tengok aku nak cari kebenaran. Mu tengok aku nak cari kebenaran. Okey, saya royak. Ya Allah, sekiranya benar aku minta bersaksi ke orang ramai, bersaksi ke semua orang untuk tengok apa yang dia telah tuduh aku. Niat dia nak memalukan aku. Aku minta dengan Tuhan Siang Malam, aku minta supaya Tuhan tunjuk kebenaran dia sampailah berlaku selepas rawatan Wes Lamah dengan geng-geng dia ni. Okey, walaupun dia orang telah terasa pelik dah dengan demo ni, terasa pelik dah dengan rawatan dia buat tu, dia rasa macam pelik. Macam ada something. Okey. Jadi dia abaikan benda tu. Jadi dia jalankan tugas dia sebab niat dia adalah untuk berubah. Bukan dia mari nak tahu masalah saya, bukan dia mari untuk tahu masalah pesakit. Dia mari tu adalah niat dia untuk berubah. Walaupun saya dapat info daripada Wes Lamah dan Tok Singa sendiri bahawasanya dia telah menerima ugut teh. Bahawasanya yang menuduh saya ni telah royak dia. Sekiranya mari sini nak rawat sikit lagi, ada orang nak serai dia dalam live. Saya bukan nak serai dan saya ada bukti yang jelas bahawasanya saya tidak ingin menyerai. Saya nak menyatakan kebenaran. Saya nak jumpa dengan Tok Singa dan saya nak jumpa dengan Wes untuk nyatakan kebenaran bahawasanya saya tak salah. Itu je saya nak. Saya bukan kata saya nak pergi balas, tidak. Tetapi oleh kerana dia orang tu adalah perawat dan dia rasa biarlah, marilah ugut teh lagu mana pun, niat aku nak pergi merawat. Dan bila aku pergi merawat, kalau jadilah apa-apa terhadap diri aku pun, aku reda. Katanya Wes Lamah dengan Tok Singa belaka tu lah. Jadi di sini saya nak nyatakan di sini secara langsung, secara bersaksi ke orang ramai, saya berterima kasih banyak-banyak kepada Tok Singa, kepada Wes Lamah, kepada Tok Ija dan geng-geng dia. Akhirnya Tuhan telah hadirkan orang yang tepat untuk menyatakan kebenaran. Okey, setelah selesai dalam live kemarin bahawasanya selesai dah perubatan anak dia. Okey. Jadi di kalangan geng-geng Wes Lamah ni telah terjumpa satu beg. Satu beg yang berwarna koko dan dalam tu gambar saya yang banyak, gambar suami saya pun yang banyak. Dengan dicucuk dah jarum. Rupanya dia telah menyuruh ustaz tu menganiaya saya. Dengan konon-kononnya nak balas balik. Padahal nak balas balik buat apa? Aku tak buat kan anak mula ni. Betul tak? Okey. Ni hak komen ni, saya bukan nak mengaibkan, tetapi saya nak jelaskan kepada you all semua, sekiranya awak dengar daripada pihak ketiga, pihak keempat, tak betul tu. Sebab dalam TikTok, saya sudah tahu dalam TikTok viral dah benda ni dan macam-macam spekulasi orang telah buat. Jangan sesekali menyebarkan fitnah sekiranya kita sendiri tidak tahu. Jadi sekiranya awak menyebarkan fitnah, apa beza awak dengan yang menuduh saya? Jadi saya tak say bawa awak kepada kerana tangan kita, kerana mulut kita, bawa kita ke neraka. Sebab dosa kita dengan orang ni susah tahu dah. Dosa kita dengan Tuhan, kita boleh taubat nasuha, betul. Tuhan boleh terima, tetapi bila kita telah menyebarkan fitnah, benda tu
berpanjangnya. Walau saya maaf sekalipun, tetapi selagilah benda tu sampai kepada orang lain, dosa tu akan bertambah dan bertambah. Betul tak? Jadi lah ni saya nak royak kepada awak semua, jangan sesekali buat spekulasi benda yang awak sendiri tidak alami. Tu ya, saya telah menarik saya dengan suami saya untuk buat live, untuk jelaskan semuanya dalam ni supaya daripada A sampai Z awak tahu cerita sebenar. Okey. Dan ada orang tanya saya, betul ke anak Kak Ji ni sakit? Kau dia ni scammer? Tidak, saya mak saudara dia saya tahu. Dan saya sebelum buat report polis, saya sudah fikir berpuluh kali bahawasanya aku nak buat ke tak report polis ni. Sebab bila aku buat report polis, sekiranya netizen tahu, netizen akan kata balik pada saya, zolingnya mak saudara. Anak saudara dia tengah sakit, gamuk mu buat report. Betul. Siapa saya bermain dalam fikir dalam otak saya, dalam hati saya fikir, betul ke tindakan aku ni? Betul ke tindakan aku? Ya. Siapalah? Saya fikir saya tolak dah. Jadi bila saya tolak ni, siapalah Tuhan hadirkan orang yang tepat untuk menyatakan kebenaran dengan menghantar Tok Singo, Wes Lamo dan Tok Ija serta geng-geng dia untuk nyatakan kebenaran. Jadi dia orang lah. Yang jumpa back ni adalah dia orang dan menyatakan gambar-gambar. Dan sekiranya awak nak tahu dah lebih lanjut, awak boleh follow Wes Lamo tu lah. Dalam tu Wes Lamo ada buat live bahawasanya gambar-gambar saya ni telah banyak dan telah dicucuk. Saya dengan suami saya ni telah dicucuk untuk dengan niat untuk saya dengan suami sakit lah. Sebab bila dapat tahu saya buat report dengan Samir, dia telah royak kepada ustaz tu bahawasanya kita tak boleh berdiri diri dah. Bermaksud kita kena buat dia ni sakit. Sebab bila dia ni sakit ni, tak akan buat lewat Samir lah. Dia boleh meyakinkan lah di kalangan adik-beradik saya tu, dia boleh meyakinkan demo tu bahawasanya benda ni adalah perbuatan daripada suami saya. Betul. Jadi di sini saya nak royak juga, adik-beradik saya pun bukan semua terlibat. Adik saya dan lelaki tak terlibat. Abang saya tidak terlibat. Sampai dia orang kata kepada adik-beradik saya ni bahawasanya tak boleh tupeng. Anak saudara dia tengah sakit, pokmu ni tak boleh tupeng. Okey, abang saya dengan adik saya memang tidak bersalah dan adik-adik saya pun tidak bersalah. Cuma saya tahu kakak dengan adik saya yang perempuan ni, ada seorang kakak saya dan adik saya yang perempuan ni terlibat sekali. Seperti mana awak tengok dalam video yang viral tu, dia orang ada sekali. Mungkinlah dia orang ada alasan bahawasanya dia fikir dia buat semua ni adalah kerana sial. Bila tengok anak saudara sakit, dia sial, dia tolong. Tetapi saya pernah royak kepada demon ni, saya kata niat tidak menghalalkan cara. Niat betul kita nak tolong, betul tak? Niat betul kita nak tolong untuk sembuhkan dia, tetapi cara tu tak kena. Kalau fikir cara tu, sepatutnya demo mari untuk berbicara. Jadi demo buat puak demo, kita puak kita. Jadi saya ni sudah tersisih dah. Dan abang saya dengan adik saya jatuh tu memang dia tidak terlibat langsung. Dan adik-adik saya lain pun tidak terlibat langsung lah. Cuma saya pun tidak menyalahkan adik saya dengan kakak saya tu. Saya tidak menyalahkan. Mungkin dia ni seolah-olah macam kambing hitam. Kambing hitam yang dia sendiri pun niat molek. Tetapi dia tidak tahu apa agenda yang dia boleh buat ke dia tu juga terlibat dalam hal ni. Okey, mungkinlah yang penuduh tu meyakinkan dia dengan pelbagai kata, pelbagai andai bahawasanya gano yang boleh buat ni ke. Jadi saya tak caralah hak tu sebab saya bukan nak pengaruh. Saya nak buktikan kebenaran sahaja. Dan sampai hari ni berlaku benda gini semalam, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berterima kasih kepada Wes Lamo, kepada Tok Ija, kepada Tok Singo. Tuhan tunjuk kebenaran melalui popok dia. Okey, melalui popok dia. Jadi saya fikir ni mungkin ujian Tuhan telah pilih saya. Saya tahu bila berlaku gini saya tak malu. Saya dan suami tidak malu dan kemenangan itu sudah berpihak kepada saya dan suami saya sebab memang saya dengan suami pun tidak buat ke. Tetapi apa guna maksud menang sekiranya dalam hati saya ni sakit, dalam hati saya ni sedih. Adakah awak nampak saya ni suka dengan kejatuhan dia? Walaupun bukan saya buat dia jatuh. Dia sendiri menjatuhkan diri dia sendiri.
Bila perasaan bila perasaan yang tidak bersyukur terlalu tinggi, bila perasaan iri hati tinggi, bila perasaan dendam tu ada, bila perasaan tak puas hati tu ada. Sebab itulah kita sebagai manusia ni, saya nak oyak, bagaimana hati tu kena bersih. Bila terjadi benda gini, kita kena suci hati kita. Kita kena muhasabah diri, gapo hak berlaku ke. Kita kena terimalah kenyataan walaupun Tuhan uji dengan anak sakit, kita jangan menuding jari kepada orang lain. Bila anak kita sakit, kita nak menuding jari, orang ni buat, orang tu buat, sampai ke kita kata fitnah. Kita buat lagi fitnah. Jangan, bila anak kita sakit, kita berubah. Siapa anak kita siap. Jangan sesekali kita tuduh orang tu, jangan sesekali kita tuduh orang ni. Sedekah kita tak nampak. Kalau ada CCTV tu boleh juga ke? Kita nak kata saya dengan suami ni kita aneh ke, bari depan rumah dia ke, ataupun nampak CCTV saya bubuh benda ke dalam air dia, betul tak? Nak ayatnya kami tak buat, tapi percayalah bahawasanya Tuhan ni dia akan memihak kepada orang yang benar. Dan percayalah doa orang yang teraniaya ni akan sampai ke langit. Sebab itulah saya minta, bila orang kata maaf ke, jangan sesekali putuskan hubungan adik-beradik. Ya, saya dan suami pun bersepakat memang saya maafkan dia. Saya akan sentiasa maafkan. Kalau Tuhan boleh terima taubat hamba dia, siapa kita untuk menidakkan, untuk kita tidak memaafkan orang tu? Siapa kita untuk menghukum orang, betul ke? Jadi saya fikir benda ni bukan tugas saya. Saya maafkan semua. Walaupun gapo tuduh dia buat saya ni ke, besar tuduh dia. Lagi orang kata kita tuduh curi, kita tak boleh terima dah. Ni lagilah orang tuduh membunuh. Membunuh pula tu, membunuh ibu kita sendiri. Dan membunuh anak saudara kita sendiri. Ya Allah, ya Tuhan, aku tak buat kerja gila tu. Aku tak buat, dan suami aku pun tidak buat benda tu. Jadi tolonglah jangan sesekali menyebarkan fitnah. Walaupun 100 kali anakmu sebut nama tok lelaki aku pun, walaupun 100 kali tok bomo ataupun ustaz nak sebut nama tok lelaki aku pun, sepatutnya Tuhan bagi kita tok, kita fikir bahawasanya benda ni kita kena bincang. Jangan kita buat lagu ni jadi nampak sangat bahawasanya hati kita ni tidak bersih. Hati kita ni sangat teruk. Kita fikir orang macam-macam, betul tak? Tu kata bahawasanya saya sudah ambil tindakan dah terhadap ustaz tu pun. Saya sudah serahkan dia kepada polis dah. Polis sudah menjalankan tugas dia dah juga. Saya telah buat report polis dan saya pun kena teruskan sampai malulah terhadap apa yang telah berlaku. Sebab maruah saya perlu perjuangkan lah. Okey, nanti saya nak akan panggil suami saya untuk royak. Gapo dia nak royak? Pak, jom Pak. Okey, kepada baru masuk tu share dulu. Awak dengar dia sendiri pula kecek. Okey, yang kena tuduh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi netizen yang bukan beragama Islam. Pertama, saya lah yang bernama Yudi yang mendapat pertuduhan fitnah, yang melakukan sihir, yang melakukan amaran khurafat. Sebetulnya apa yang dibuat secara langsung ini adalah untuk membuat pengakuan, bukan sengaja mencari populariti, bukan marketing. Saya bukan jual barang. Sebenarnya untuk makluman semua, saya seorang guru sekolah menengah. Dan benda ini berlaku sebulan yang lepas lah, sebulan lebih lah. Dan memandangkan saya seorang yang berpendidikan, berfikiran positif, secara profesionalnya saya selesaikan masalah ini. Okay, walaupun pertuduhan itu saya terima je, saya dengar saja, sebab hati saya tenang, saya boleh sabar. Saya banyak kerja lain saya nak buat masa lockdown ni. Dengan PDPR lagi saya sangat sibuk. Okay, malam nak preparation lagi untuk ABN. Saya tak ada masa lah nak main benda-benda karut ni. Jadi yang isteri saya cakap tadi, bukan kami tak buka peluang, bukan kami nak memalukan sesiapa, bukan kami nak mengaib sesiapa.
Kalau rakan-rakan dalam ni boleh scroll Facebook saya tidak pernah menaik apa-apa status pun tentang isu ini. Tentang isu ini. Pertama sekali, apa kebenaran yang saya nak bawa keluar di sini? Okey. Sebab saya seorang penjawat awam, seorang kaki tangan kerajaan, saya dengan rendah hati membuat pengakuan ini dan menafikan pertuduhan fitnah sihir terhadap saya adalah tidak benar. Dan benda ini sudah terbukti apabila ada peramal-peramal perubatan yang dapat menyelesaikan masalah ini. Mungkin itu kehendak Allah Ta'ala kepada siapa yang benar. Dan itulah kebesarannya sebenar. Jadi pengajaran di sini kita fikir, untuk masalah ini kita jangan cepat melenting. Kita jangan cepat melatah. Kita muhasabah, kita selesaikan secara baik. Okey. Dan saya, walaupun sebelah keluarga isteri saya ini, saya tahu dia sangat akrab. Tetapi mungkinlah dalam hati siapa yang tahu. Kan, kita tidak boleh menilai kulit buku itu selagi kita tidak baca isi dia. Jadi di sini saya wakilkan pada isteri saya untuk selesaikan masalah. Sehingga benda-benda ini saya tak sanggup dengar, saya biarkan. Ini bukan kali pertama netizen, ini kali kedua atas diri saya. Kali pertama sudah berlaku, tapi dia orang sedar, dia orang datang jumpa saya, minta maaf. Tapi kali kedua dia buat lagi. Tapi buat kali ini dan nampaknya lebih serius sebab sudah naikkan status dalam Facebook, masukkan dalam TikTok Masukkan dalam TikTok. Kenapa benda ini, aib keluarga, aib anak dibuka? Kita nak berubat, betul, berubatlah. Tidak menjadi salah sama ada kita nak berubat secara moden ataupun tradisional. Itu ikhtiar. Tapi di sini saya sebenarnya hendak menegakkan bagi jabatan saya lah, Kementerian Pendidikan Malaysia serta Jabatan Pendidikan Negeri. Okey, apa yang saya buat ini adalah untuk memurnikan kerja guru. Okay? Dengan perbuatan fitnah macam ini, dia akan satu timbul satu titik baru, tahu tak? Dan satu titik baru, apa yang netizen akan cakap? Guru seorang ahli sihir. Itu menunjukkan satu titik hitam yang sepatutnya tugas guru ini adalah satu tugas yang murni. Tugas mendidik, bukan merosakkan orang lain. Apa yang saya cakap benar di sini sebab apa? Saya merupakan seorang guru disiplin sekolah dan banyak masalah yang saya selesaikan dengan pelajar-pelajar saya. Masalah yang macam-macam ni saya fikir kecil saja sebab ini masalah family saja, boleh selesai secara dalaman. Kenapa nak libatkan seluruh rakyat Malaysia? Selesaikan cara baik. Berbincang, beri pandangan, pendapat. Okey, ruang-ruang ini saya buka, bukan sekali, bukan dua, banyak kali. Jadi untuk menjaga institusi perguruan, di sini saya buat pengakuan, saya terpaksa membuat report polis sebab menjaga reputasi kerja. Yang selama ini orang pandang guru ini guru lah. Kita berguru mengaji Quran berguru. Kita hormat guru kita. Ini kan pula guru sekolah. Anak murid saya sudah mengajar selama 17 tahun. Saya ramai sangat anak murid saya ajar. 18 18 tahun. Saya mengajar 18 tahun. Banyak dah anak murid saya yang keluar menjadi orang yang berjaya. Macam-macam kerja dah. Dan ada banyak mesej daripada pelajar-pelajar saya. Tapi saya tak apalah, saya reda. Apa-apa tomahan, apa-apa ni. Jadi tujuan saya di sini, pertama, pengajaran yang kita ambil daripada isu ini, okay, pengajaran kita mestilah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita hendaklah muhasabah diri kita di mana silap kita. Di mana silap kita. Okey, seterusnya kita mestilah selalu ingat, jangan membuat pertuduhan melulu tanpa kita membuat siasatan. Bila kita buat siasatan, kita kumpul bukti, kita bincang dulu macam mana cara kita nak selesai. Itu yang seeloknya kita seorang yang berfikiran normal. Okey, perkataan-perkataan yang macam ini
pertuduhanlah fitnah. Fitnah ini salah satu, kalau kita Islam, baik bunuh orang tu daripada kita buat fitnah. Dan di sini saya bagi penjelasan yang sedemikian rupa lah. Okay? Bukan apa pun. Saya tak salahkan keluarga sana. Okay? Mungkin dia dalam keadaan terdesak, mungkin dia ada dalam keadaan stres. Okay, apa yang berlaku pada diri saya, apa yang orang fitnah, saya sebagai manusia biasa macam anda semua, saya ampunkan. Saya maafkan dunia akhirat. Sebab saya tak nak dalam diri saya Simpan dendam. Timbul dendam dalam diri saya. Sebab kalau kita timbul dendam, hati kita tidak akan tenteram selamanya. Jadi di sini saya nasihatlah, macam saya seorang guru, netizen ni adalah anak murid saya lah. Jadi kalau you nak komen, baiklah cikgu pun saya terima. Baiklah cikgu pun saya terima. Rasa macam tengok pengetua ke. Okay. Betul lah, sebab saya ini saya seorang guru. Jadi kalau dari segi perbincangan yang kita nak buka sekalipun, ya, saya selalu bermesyuarat. Okey, selalu bermesyuarat. Permesyuarat ni kita bersemuka. Kita bukakan isu. Bila kita bukakan isu, pertuduhan-pertuduhan ini kita bincang. Bila bincang, bila dia mengatakan tidak, kita selidik, kita kaji. Kalau betul dia buat, okey, kita tengok mana ada bukti. Kalau tak ada bukti, itu fitnah. Jadi, apa yang kita nak buat di sini? Apa yang kita nak buat di sini? Kita minta maaf. Kita minta maaf. Jadi di sini saya mintalah semua netizen, walaupun saya ampun maafkan kepada dia, minta doalah, bukakanlah hati mereka ini, okey, untuk memohon kemaafan sebelum terlambat. Okey. Kita nak mohon kemaafan ni semasa orang itu masih hidup. Okay. Apabila kita sudah meninggal dunia, penyesalan itu tidak berguna. Okay. Jadi di sini saya fikir, apa mungkinlah tindakan-tindakan yang dibuat selepas ini pun saya fikir banyak kali. Sampai saya fikir kali ini pun dia tidak memohon maaf. Sampai betul lah. Saya tak kisah permohonan maaf daripada dia. Tapi dalam hati kita kena selalu memaafkan orang. Kita kena selalu memaafkan orang. Okey? Jangan kita tak maaf. Lepas tu satu lagi netizen. Kita jangan ambil sesuatu isu tu kita tidak tahu hujung pangkal, kita main up saja. Okey? Bila kita up saja, kita sudah bersubahat. Okey, kita kena kontrol yang tu. Sebab sekarang dunia sekarang ni moden. Semua sekali berada di hujung jari kita. Tik, submit, naik. Up, naik. Okey. Jadi sebab itu kalau you scroll Facebook saya, nothing. Tak ada, zero. Saya tidak pernah komen, saya tidak buat status apa-apa. Okey, let's go by the way. Okey, maknanya apa yang dia up status, saya masuk sini, keluar sana, masuk sini, keluar sana. Okey, saya tak perlu fikirlah benda-benda macam ni. Okey, sebab sekarang saya berada dalam lockdown. Okey, concentration saya disebabkan isu ni 2-3 hari ni saya terganggu. Okay? Tapi tanggungjawab saya terhadap student saya tak abaikan. Sebab itu no point untuk dia jatuhkan saya. No. Ni saya nak tanya. Suami saya ni punya lembut dia, punyalah muka lagu ni boleh orang tuduh sebagai ahli sihir. Pok-pok mu logik ke dek le ni? Saya nak tanya tolong komen, pok-pok mu logik ke dengan muka tu lelaki aku punya skema ni? Dia boleh kata ahli sihir, ya Allah, aku sendiri tak nak terima kenyataan ni. Lucu komen-komen pun. Okey, kepada hak menasihati kami untuk memaafkan, memang kami memaafkan. Untuk meneruskan sama, kita orang akan berbincang lah. Walaupun dia tidak memohon sebarang maaf pun terhadap kami, ayatnya begitu tinggi, ego dia tu begitu tinggi. Dia tidak memohon maaf. Dan sekarang saya pun tidak mengharapkan orang memohon maaf kepada saya. Tidak. Sebab... Okey, nanti kejap. Okay. Tadi sementara you buat live saya dengar. Okey. Ada orang komen tentang gambar-gambar itu, Kak Ji nafikan gambar-gambar itu daripada dia. Okey. Saya sudah bawa ustaz tadi ke balai polis.
Dan saya pergi sendirilah ke balai polis. Okey, sebenarnya gambar-gambar itu memang betul hantar daripada dia. Okey, melalui WhatsApp, dan ustaz itu minta pembantu dia mencuci dan cuba melakukanlah aktiviti syirik ni. Okey, aktiviti syirik ini. Jadi saya rasa penjelasan saya cukup lah. Kalau saya sebab kita ni dalam keluarga ni, okey, buang yang keruh, ambil yang jernih, satu. Lepas tu kalau kita nak buat sesuatu pekerjaan, kalau kita nak tarik rambut tu dalam tepung, tarik elok-elok. Jangan rambut putus, tepung tu berselerak. Kena hati-hati yang tu. Okey? Kalau macam kita buat status apa-apa, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya ya. Sebab benda-benda macam ni, pertama dia boleh merosakkan diri kita. Okey, kalau kita berfikiran macam tu, saya fikir tak elok. Jadi jagalah diri lah. Saya rasa saya tak suka lah cakap panjang-panjang di sini. Ada orang komen dia kata tak payahlah Kak Ayu meneruskan samin dah banyak kan untuk jernihkan balik. Ya, saya tahu dia memang sangat-sangat malu. Dia sangat-sangat malu, dia sangat-sangat down sekarang ni dengan netizen lagi macam-macam buat spekulasi, boleh cemuh dia. Dan hari ni saya nak minta sangat-sangat daripada awak semua supaya tidak mengecam dia. Mungkinlah terjadinya benda ni adalah sebabkan dia terlalu tertekan. Bila anak dia sakit, dia tidak jumpa jalan sampai dia menidakkan benda tu bahawasanya mari daripada Allah atas ujian untuk kita muhasabah diri. Tetapi dia masih tak boleh nak terima sampai sanggup menuding jari kepada orang lain. Mungkinlah dia ada keadaan bercelaru dan saya pun minta sangat jasa baik netizen setelah hak mana tahu benda ni. Jangan kecam dia sebab saya rasa kemenangan kami pada semalam bukan kemenangan, itu adalah kebenaran. Sebab bagi saya, untuk apa kemenangan sekiranya hati kami ni sedih? Bukan kata tak ada guna. Bukan kata saya rasa saya benar semalam dengan netizen tahu kebenaran dia, saya boleh melompat dengan benda ni, saya boleh bersukaria. Tidak. Sampai satu tahap tadi saya dengan suami sendiri pun menangis. Apalah yang Kak Ji rasa sekarang ni dengan netizen cemuh dengan dia, dengan semua spekulasi, orang sudah nampak keburukan dia sendiri menjatuhkan diri dia. Tetapi saya masih lagi fikir walaupun dia buat macam-macam untuk kami, tetapi siapa kami untuk hukum dia? Sampai sekarang ni saya royak, saya masih sayang adik-adik saya sendiri. Demi Allah, walaupun sifat dia buat saya benci, walaupun perangai dia buat saya sakit, tetapi hati saya masih sayang dia, tahu tak? Sebab saya membesar dengan dia, dia menjaga saya masa saya kecil. Beza usia saya dengan dia sebanyak 7 tahun. Jadi saya memang sayang kakak saya. Sampai ke tahap ni saya sayang dia. Demi Allah, tak pernah kurang saya ke dia. Biar dia salah, dia tidak telefon saya pun, saya rasa nak telefon dia, nak tanya lagu mana keadaan dia sekarang dengan anak dia sakit. Saya nak tanya Kak Ji duduk mana, Kak Ji duduk mana. Saya nak ambil tahu tentang dia. Sampai saya merayu kepada suami saya semalam. Saya kata, Pak, kalau sekiranya saya mati, supaya ada tunjuk kebenaran dia dah. Tetapi awak sampaikanlah kepada Kak Ji, awak kena royak dia walaupun sifat dia buat saya benci. Tetapi saya sayang dia, doa-doa. Sebab saya sayang adik-beradik saya sebenar. Mungkin Tuhan ambil saya untuk uji diri saya, untuk saya mendekatkan diri lagi kepada Allah Ta'ala kan. Saya tak salahkan siapa-siapa pun dengan apa yang berlaku. Cuma bila berlaku benda gini, adik-beradik sanggup tuduh sendiri, saya rasa sedikit terkilir. Tapi saya nak royak, saya tak pernah benci adik-beradik saya. Saya maafkan dia. Dan tak mustahil untuk saya call dia, untuk tanya dia duduk mana lah ni. Sebab saya tahu mesti dia akan down sangat-sangat dengan kecaman netizen ni yang hadapi sekarang ni. Saya tahu dia sakit sekarang ni.
Jiwa dia sangat sakit. Saya tahu anak dia seorang tu sudah masuk ICU. Dan saya tahu anak dia Hot Tino tu pun sakit sekarang ni kan. Sebab tu saya bukan boleh suka dengan gapo saya terima ni. Saya bukan boleh suka walaupun awak semua tahu kebenaran. Saya bukan boleh suka sebab hati saya sakit. Sampai saya pesen 2 kali hari ni. Sebab apa saya pesen? Sebab saya tak kuat untuk terima. Sebab benda ni terjadi dalam kalangan adik-beradik saya. Saya betul, saya tak malu. Sebab benda ni telah menjenihkan dan menaikkan maruah saya. Telah menunjukkan kepada orang ramai kebenaran. Tapi saya tak mesti tengok kejatuhan dia. Walaupun akibat daripada dia sendiri, saya tak sanggup tengok. Sabarlah ke tahap ni. Hati saya, fikiran saya fikir. Dia duduk gapo? Dia duduk mana sekarang ni? Apa yang dia rasa? Sebab dia sakit. Dia sendiri pun sakit. Untuk pengetahuan semua, anak-anak dia betul sakit. Dia bukan scam duit netizen apa semua, tidak. Dia memang sakit. Dan dia sendiri pun sakit. Dia masalah jatuh, masalah nadi dia lemah. Sebab tu saya fikir, apalah yang dia alami. Saya tahu dia mesti pakai oksigen dah sekarang ni untuk tak terima. Sebab apa? Bila kadang-kadang dia dalam masalah, dia tak boleh terima masalah, dia memang pakai oksigen seumur. Dan saya tahu benda ni adalah tekanan yang besar dalam hidup dia ni. Dengan semua orang boleh cemuh dia. Sebab tu saya fikir, kakak aku buat gapo ni lah ni. Kakak aku makan kedok. Kakak aku buat gapo. Saya nak tanya dia. Biar dia tak bagi jumpa saya pun. Saya tak apa dia tak jumpa saya. Dia tak mohon maaf dengan saya tak apa. Cuma saya nak tahu dia buat gapo. Dia buat gapo lah ni. Apa yang berlaku pada dia? Itu netizen tanya tu tentang gambar tu. Okey, perbuatan gambar tadi. Sebab netizen tanya, saya terbaca sana. Okey. Kalau kita macam apa kaji dengan buat status ke buat gapo lah ni, dia menafikan gambar tu adalah daripada Tok Bomo tu sendiri apa semua tu. Okey, daripada pengetahuan saya lah di balai polis tadi, di depan seorang anggota pegawai yang tertinggi, benda ini adalah sah lah daripada apa kakak Ayu sendirilah. Dia ambil gambar dalam Facebook kami. Okey, dia suruh print. Kemudian perbuatan mencucuk gambar-gambar itu adalah perbuatan sihir yang ditujukan adalah daripada yang dibuat di hadapan dia sendiri. Bukan Tok Bomo tu buat di rumah dia, di hadapan dia sendiri, atas arahan dia sendiri kepada saya. Okey, saya sudah menjawab dah salah satu. Dah lah tanya sebab bani mesej sangat banyak, sebab tu live saya nak cerita tu. Nak tanya tu dalam ni saya baca, saya jawab. Dia nak betulkan. Jadi apa yang saya dapat untuk netizen ni, doakanlah mereka yang membuat fitnah itu semoga terbuka hati, dibersihkan hati, kemudian tunjukkanlah jalan yang benar ke arah yang lebih baik, adik-beradik. Saya tidak menghalang isteri saya daripada keluarga nak berjumpa ke walaupun fitnah yang dilemparkan kepada saya, sebab hubungan adik-beradik ni sepertilah peribahasa bak kata air dicincang tak akan putus. Betul. Tetapi student saya jawab, boleh cikgu putus. Macam mana? Air batu. Itu jawapan student saya. Tapi air batu bila cair, dia akan jadi air bercantum juga. Jadi seelok-eloknya benda ni capai kata sepakat, berbaik semula lah. Macam saya dengan isteri saya, dengan hati terbuka, dengan tadaan tangan terbuka, dengan penuh harapan, datang selesaikanlah secara baik. Jumpa dengan isteri saya, adik dia. Kalau dia tak nak jumpa saya sekalipun, tak apa, jumpalah dengan adik dia. Dan saya pun sendiri, kalau ada orang sampaikan kepada dia sekalipun dan dia tengok live saya, mungkinlah dia tak akan tengok live saya. Mungkinlah bila saya end live baru dia akan tengok. Okay, ada komen di sini, dia kata di sini, dia kata dia putar belik tu. Okey, kadang-kadang orang yang rasa bersalah ni, dia manipulate cerita. Sebab apa? Dia nak mempengaruhi netizen. Tetapi manipulate macam mana pun saya faham.
netizen yang dalam ni bukannya orang yang duduk zaman batu. Sebab orang semua moden moden, fikiran pun moden. Okey, otak jangkau ke depan. Kita kena ingat satu saja untuk pengakhiran kata-kata saya sebelum saya tinggal kepada isteri saya. Kita hanya ada 3 hari saja. Kita hanya 3 hari saja. Pertama, hari semalam. Hari semalam kita buat silap. Hari ini kita muhasabah diri, kita baiki diri kita, kita cari kejujuran, kita cari kebenaran, kita cari kesilapan kita baiki. Untuk apa? Untuk hari esok. Okey, sekian daripada saya. Teruskan bersama isteri saya. Okey. Ini saya nak oyak kalau siapa-siapa tengok dan untuk sampaikan kepada dia sendiri pun, dan sekiranya dia sendiri pun tengok, saya nak dia tahu bahawasanya saya ni duduk sini pun saya risau. Saya risau sebab saya tahu dia sakit. Walaupun dia tergamuk buat gitu saya. Kalau awak nak tahu, setelah saya tengok live West Lamos semalam, saya tengok sendiri West Lamos semalam dengan gambar-gambar saya dia bagi ke ustaz. Awak tahu tak, saya seperti terkena histeria. Satu rumah saya meraung, tahu tak? Satu rumah saya meraung. Kehabisan suara dengan keadaan saya tak boleh bangun. Dengan keadaan suami saya pimpin saya untuk masuk ke dalam bilik. Dengan saya tak boleh berjalan dengan sendiri. Betapa nak ayatnya saya ni terlalu terganggu emosi saya, terlalu sakit untuk saya terima. Sebab benda ni adik-beradik sendiri yang sanggup. Bila saya tengok dia izinkan orang cucuk-cucuk gambar saya tu, sampai saya dalam hati saya, ya Allah, jahatnya mu sanggup buat gini kat aku. Jahatnya mu sanggup buat gini kat aku. Gapo salah aku. Dan saya mesej kepada dia semalam. Saya kata jahat mu ke? Mu tergamuk buat gini kat aku dengan tu lelaki aku. Saya royak. Lepas tu saya royak dia. Gapo mu benci kat aku? Bapa mu tak royak? Baik mu tapah aku ataupun mu bunuh aku sedih. Mu tahu tak betapa sakit hati aku lah ni. Saya tanya dia sampai saya kata gaduh. Mu tak layak jadi kakak aku, saya dia. Mu tak layak jadi kakak aku. Tapi tahu tak dia balas mesej saya. Dia kata dia tak buat semua ni untuk saya. Jadi saya royak dia, ya mu tak buat kat aku, tetapi mu telah buat kepada suami aku. Bapa mu tergamuk buat gini kat aku, saya tanya dia. Satu rumah saya meraung sampai saya pengsan 2 kali. Sebab saya tak boleh nak terima kenyataan ni berlaku akibat daripada adik-beradik saya sendiri. Kalau orang lain senang untuk saya hadapi, tetapi bila melibatkan adik-beradik, segala benda saya nak kena fikir. Daripada awal sampai akhir, semua saya nak kena fikir. Terima kasih belakang kepada Hok Mano yang telah nasihat. Waktu saya akan pertimbangkan dengan suami saya, berkenaan dengan maaf, saya sentiasa memaafkan. Walau seteruk mana orang buat saya sekalipun, saya sentiasa memaafkan. Dan sampai saat ni pun saya benci kau perangai, tetapi jauh di sudut hati saya ni saya sayang. Saya sayang adik-beradik saya sayang sangat-sangat. Dan saya nak minta juga kepada Hok Mano ada sebanyak berbelah-belah ribu orang ni, tolong sedekah ke Al-Fatihah kepada arwah ibu saya. Ibu saya tak bersalah pun dalam hal ni. Kita sebagai seorang ibu, mesti kita nak yang terbaik untuk anak kita. Dan bila dia besar, dia menjalani kehidupan sendiri. Dia pilih jalan hidup sendiri. Saya tahu, sekiranya mak saya nampak benda ni, mak saya akan sedih tahu tak dengan apa yang berlaku. Sebab tu saya minta Hok Mano ada dalam ni, tolong sedekahkan Al-Fatihah. Ibu saya tak salah, jangan salahkan dia dalam mendidik anak-anak. Ibu saya mendidik dengan cukup baik, sangat-sangat baik. So saya minta sangat, tolong bagi Al-Fatihah kepada ibu saya. Jangan sesekali kecam ibu saya. Dan saya minta juga, lepas pada ni, janganlah sesekali
menyebarkan fitnah. Sebab tu saya dengan suami saya buat live ni adalah untuk terangkai segala-galanya. Jadi saya pun rasa tenang, saya rasa lega, saya sudah memaafkan. Dan saya sentiasa bagi ruang dan peluang untuk dia mari bersemuka dengan saya untuk menyatakan apa yang telah dia buat. Dan saya juga nak terima kasih kepada semua yang telah komen ni. Saya tak boleh baca sosok, saya takut ganggu pula apa saya nak kecek kan. Terima kasih banyak-banyak. Jadi segala saya minta awak doakan kebaikan untuk saya dengan dia. Sekarang ni saya nak bagi ruang untuk dia. Saya nak bagi ruang untuk dia, biar dia fikir, dia muhasabah diri. Apa yang telah dia lakukan. Jadi saya akan bagi dia ruang dulu. Saya tak akan desak dia untuk dia mari ataupun untuk saya pergi kepada dia, tak. Jadi biarlah dulu kita bagi ruang untuk dia, biar hati dia tu rasa tenang dulu, dan biar dia muhasabah diri dengan apa dia telah dia buat. Dan saya pun minta juga jasa baik semua ni netizen-netizen, janganlah kecam dia. Mungkinlah dia buat benda ni kerana dia terlampau stres, ataupun kerana dia fikir dengan cara ni dia boleh menarik orang untuk share dia ko, lagu mana ko, agenda dia ko, saya tidak pasti. Untuk antara hati dia dan Allah sahajalah yang tahu. Cuma tu jalah saya nak royak kepada awak semua, jangan sesekali cemu ataupun maki dia. Tolonglah, tolong jangan maki dia, tolong jangan maki amu dia, sebab saya tahu dia sakit. Saya tahu dia sakit. Tolong saya awak jangan maki amu dalam Facebook dia. Biar awak tak say share, biar awak tak say apa-apa, biar awak tak say komen, tetapi semolek-moleknya jangan kecil dia, share dia. Dia pun sakit, anak-anak dia pun sakit. Jadi janganlah kecam dia. Saya nak akhiri gapok saya kecek ni. Saya nak minta maaf sekiranya gapok saya royak ni saya telah membuka aib sesiapa ko. Tidak, saya bukan niat nak membuka aib siapa-siapa. Dan saya juga nak minta maaf kepada semua netizen-netizen. Kalau ada salah silap saya kecek, saya minta maaf. Dan saya juga berterima kasih di atas segala ucapan, segala nasihat saya akan terima dan saya akan kaji. Saya akan berbincang dengan suami saya untuk dapat jalan penyelesaian yang baik untuk kami. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Papa ada nak add apa-apa lagi? Tak ada dah. Okey, suami saya pun kisah kepada semua. Semoga lepas ni kita perbaiki keadaan. Dah lah kecil-kecil. Lepas tu dah lah masuk TikTok untuk menyatakan benda yang tidak pasti. Kalau nak share ke nak apa ke, nak buat huraian ataupun nak nyatakan kronologi seperti mana saya royak, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai memfitnah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada semua Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua ada dalam ni. Terima kasih telah dengar apa yang saya nak royak. Saya pun rasa puas hati malam ni. InsyaAllah saya boleh tidur dengan lena sekali sebab semuanya telah selesai. Walaupun saya masih fikir bahawasanya gapolah kakak saya dia tengah buat lah ni, apalah dia tengah buat, gapo dia makan kedok, apa yang dia tengah alami. Okey, jadi terima kasih belaka. Kalau boleh share belaka biar orang lain tahu kebenaran dia, bukan untuk membuka aib tetapi untuk nyatakan kebenaran. Ya, terima kasih banyak-banyak mendoakan. Terima kasih banyak-banyak kepada Tok Singa, Tok Ija dan Weh. Jasa pupuk awak ni saya tidak boleh balas. Saya tidak boleh balas. Nak ayatnya Tuhan hantar sesi awak ni untuk nyatakan kebenaran. Akhirnya Alhamdulillah dengan gapo hok pupuk awak buat ni, saya berterima kasih banyak-banyak weh ke awak weh, terutamanya Tok Singa. Saya terima kasih banyak-banyak. Akhirnya semua ni selesai. Dan mulianya pupuk awak ni juga bila mampu menyelesaikan masalah orang lain dengan keadaan yang baik. Okey.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum.